Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Ayah buat naik video baru. Okey, kali ni Cikgu Ayah nak buat kira macam tajuk-tajuk tertentu lah. Jadi selalunya Cikgu Ayah akan sebut MAS. MAS ni minimum adequate syllabus. Iaitu Cikgu Ayah ambil tajuk simultaneous equation, vektor, linear, taburan kebarangkalian, Dex number dan penyelesaian segitiga ataupun SOT. Okey, Cikgu Ayah berangan lah, bercadang untuk buat macam 10 set ke MAS ni. Kalau diizinkan Allah, 10 set MAS. Jadi kepada pelajar yang single digit ataupun belas-belas tu, bolehlah buat 10 set ni. Kemudian kalau rasa macam confident, baru naik ke set lain. Set MAS ni melibatkan tajuk ini je, 6 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tajuk ni je. Jadi kalau kita dah buat banyak 6 tajuk ni, maybe kadar keconfidentan kita tinggi, maka kita boleh buatlah set-set lain. Okey, terus sajalah. Banyak sangat Cikgu Ayah berceloteh. Okey, tajuk yang ni, tajuk yang biasa soalan keluar. Soalan 1. Ya, sini X, sini log 10Y. Sini H2, sini kosong. Okey. Soalannya cari the value of H dengan K. Ini biasanya Cikgu Ayah kata kalau saya cari M, 2 tolak K dengan H tolak kosong, dia macam ada beberapa boleh ubah. Jadi kita tak boleh nak buat tu, kita kena ambil persamaan dia. Persamaan yang diberi ialah Y sama dengan 10 kuasa 3X tolak 2. Jadi sebab ini log, saya tambah log 10Y sama dengan log 10 3X tolak 2. Jadi log 10Y sama dengan turun bawah 3X tolak 2 log 10. Log 10 ni 1. Jadi kalau kita kemas dapat log 10Y 3X tolak 2, sini 1. Macam ni ya. Okey, lepas tu ini Y, sini X dia. Ini Y, sini X dia. Saya pun ambil titik ni dulu, kosong K. Kosong K ni X yang kosong, K ni Y. Jadi yang Y ni saya letak kat sini K, 3 kosong tolak 2. Jadi saya dapat K sama dengan 2. Siap. Macam tu. Okey, saya ambil pula sini H2. Jadi kat sini 2 tu yang Y ni 3H tolak 2. Jadi kat sini 4 sama dengan 3H. Jadi mau guna kertas banyaknya. H sama dengan 4/3. Siap. Siap soalan 1. Sekitar 4 markah. Tak boleh buat dah soalan 2. Test lain. Okay. Soalan 2. Soalan 2. Okey, sikit gambar. Malas, tapi kalau kita study macam ni, dia lebih berkesan. A, B, sini O. Okey, dalam diagram ni, OA 8I tambah NJ. AB 3I tolak 2J. Dan OA ni 10 unit magnitude dia. So saya letak sini OA 10. OA ni apa? Square root magnitude 8 kuasa 2 campur N kuasa 2 sama dengan 10. Buang ni kuasa 2 kan, dia kedua-dua belah. Cantik tak? Merah, biru. So kat sini 64 plus N squared sama dengan 100. Jadi N squared sama dengan 36.
N sama dengan plus minus 6. Jadi, logiknya kat sini N sama dengan 6. Belah sana. Okay. Lepas tu, B ini A. B, coordinate of B. Coordinate of B ni, kita ambil AB. Okay, kita ambil OB. Ya, koordinat B ni ialah OB. Tapi kita guna macam ni. OB ni. Dari sini nak pergi ke sini. Semut tu dia gerak dari sini ke sini. Sama juga dia gerak dari OA. Bukan dari OA. Dari O ke A. Tambah A ke B. Macam ni. Okay, lepas tu OA kita 8I. Tambah 6J. Baru kita ambil tadi N nya 6J. Plus dengan AB 3I tolak 2J. Sama dengan. Kalau kita gemaskan, kita dapat 11I tambah 4J. Ini OB. Okay. Lepas tu koordinat kita apa kat sini? B koordinat kita 11, 4. Siap. Satu kertas satu. Nak buat kalau soalan 3 ni pendek je. Boleh ni. So, soalan 3. Diberi A PI tambah 2J B negatif 2I tolak J. A tolak B, given A tolak B ni parallel, lari dengan J. Kita ganti dulu AB dia. A dia PI tambah 2J tolak B ni. Tolak jadi tambah 2I campur J. Jadi AB ni kalau kita kemaskan kat sini lah. Kemaskan akan jadi P tolak 2I campur 3J. Ni kan. Jadi oleh kerana dia selari dengan paksi J, maka P tolak 2 ni, dia buat bawah ya, tolak 2 ni sama dengan kosong. Jadi P sama dengan 2. Siap. Cukup. Dah 2. Okey, soalan 3. Soalan 3 pula. Soalan 4. Soalan 4. Ada gambar ni. Dia beri 0 hingga K. Z 0 hingga K ni. Ini. Nilai dia 0.3125. Dia tanya P. Probability Z lebih besar K. Ni ada satu K lah kat sini. Sini 0. Lebih besar K kawasan ni. Jadi kawasan ni P Z lebih besar K dengan 0.5. Tolak dengan tu lah 0.3125. Dapat 0.1875. Siap. Soalan 5. Dalam examination P 85% student pass. So P 0.85. Q sama dengan 1 tolak 0.85, 0.15. Dan if sampel N sama dengan 12 ni, cari probability P X sama dengan 10. So maknanya 12 C 10, P 0.85, 10, 0.15, 12 tolak 10, 2. Ni kalau korang tekan kalkulator akan dapat 0.2924. Siap. Okey. Soalan 6. Soalan 6, saya rasa korang mesti dah terror dah. Soalan 6. Soalan hukum linear dah banyak kali macam ni. Ini N0 ni letak 0N. Sini XY. Kat sini X. Kat sini 8K terlebih. Okay, kalau saya ambil M,
dia ada berapa boleh ubah tu, N tolak K, 0 tolak 8, tak boleh. So, saya ambil persamaan dia. Ini Y sama dengan 10 per X tolak 1. Boleh kerana sini XY, saya darab XY. Sini tinggal 10 darab X tolak X. Jadi, saya ambil koordinat ni. 0, N ni paksi Y sama dengan 10 tolak 0, 10. So, N 10. Ambil ini 8K. 8K, K ni ialah paksi Y, K sama dengan 10 tolak dengan 8 sama dengan 2. Siap. Okey, soalan 6 siap. Soalan 7. Soalan 7 ni kita kena buat graf kertas 2. Soalan 7. Okey, first kali kita tengok soalan 7 ni plot apa against apa. So, inilah ini against ni. Jadi, kita kena buat satu jadual ke atas ni. Sini X, Y per X. Jadi, Y per X 8 per 2. X dulu salin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang bawah ni 8 per 2 macam tu, 4. Boleh. Sini 13.2 bahagi 3, 4.4. Lepas tu 5, lepas tu 5.5. Korang buatlah pelan-pelan. Okey, 6.5. Okey, dah siap ni. Kita ambil pembaris, kita lukis. Lukis kena rajin. Kan, nak dapat result bagus kena rajin. Saya pun rajin juga ni ha. Tolong-tolong ni ha. Sharing ideas. Harap-harap boleh bawa. Boleh dapat pahala dalam kubur. Ilmu yang berterusan. Okey, sini Y over X. Kat sini X. Ni X. Using skala 2 cm untuk 1 unit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Lebih kurang lah. So, 2, 4. Tandakan 2, 4. Mana sini? 3, 4.4. 3, 4.4. Sini. 4, 5. Sini. 5, 5.5. Sini. 6, 6.1. Sini. 7, 6.5. 6.5. 6.5. Sini. Okey, baris lukis. Lukis ni pastikan titik kena di atas dengan di bawah dia seimbang. Lebih kurang lah seimbang. Okey, try. Boleh lah. Okey. Ni. Okey, saya anggap titik saya yang ini kena, yang ini kena. Maksudnya, saya akan ambil gradient untuk yang ni dengan yang ni. Okey. Intercept saya dulu. Intercept saya yang ni, 3. Gradient saya, M sama dengan, saya ambil yang kena ni, so yang inilah. So, 6.5 minus 4, 7 tolak dengan 2. Kat sini, kalau kita tekan kalkulator, dapat 0.5. So, ini gradient. Jadi, kalau saya nak buat persamaan dia balik, saya dah ada C, saya dah ada M. Y sama dengan MX plus C. Kan? Jadi, Y saya itu Y over X. M saya 0.5 ni. X saya yang ni. Plus C saya 3.
Sini. Okey. Lepas tu daripada soalan ni pula yang ni. Soalan saya buat kat bawah. Y sama dengan 2R X squared tambah N per R X. Jadi saya nak dapat Y over X, saya bagi X. 2RX tambah N per R. Ni. Tak kat sini, Y per X sama dengan 2RX tambah N per R. Okay, saya compare. Bila saya compare, 2R ni sama dengan 0.5. So, R ni saya akan dapat 0.25. Siap. Dan N per R pula. N per R sama dengan 3. Saya gantikan R dia 0.5. 0.25 I. Motor tu kuat pula bunyi. So, N sama dengan 0.75. Ini saya dapat. Okey, dah siap N dan R. Yang ketiga dia tanya cari nilai Y bila X 1.5. X 1.5 ambil kat sini 1.5 X ya. X 1.5 dimension sebagai X 1.5. Kita buat line macam ni. Lepas tu kita tengok kat sini. Kita garis kat sini. Macam mana kena. Alamak, motor tu kuat pula. Sorry lah, motor tu bunyi kuat sikit. Macam mana dah? Okay, Y per X sama dengan 3.567. So, X, Y sama dengan dia nak nilai Y. X dia berapa tu? Dia bagi soalan dia 1.5. So, 3.7. 5.55. Okey, siap. Siap soalan 7. Okey, kita sambung pula soalan 8 ni. Soalan 8 ni vektor. Kita lukis macam ni. Sini. O, P, R yang saya tak buat ni. P, R, Q, B. Okay, dia beri saya OP sama dengan 1/3 OB. Jadi OP bahagi OB 1/3. Jadi OP1 OB3. OP1 OB3. Saya buat sini ya. Okey. Lepas tu apa lagi? Ni AQ sama dengan 1/4 AB. Okey, jadi kalau saya nak buat AQ bahagi AB sama dengan 1/4. AQ 1, AB 4. 4 tak? 1, 2, 3, 4. Lebih kurang. Okey. Soalannya, diberi lagi OP 6X. Mana OP 6X? Kalau sini 6X, kat sini pun mestilah 6X. Sini pun 6X. Tulis je. Okey, lepas tu OA 2Y. OA sini 2Y. Okey, sekarang soalan A. AP. Dia suruh kita cari AP. Mana AP? Yang ni AP. So, AP. Dari A nak pergi ke P. So, dari A ke O. AO. Tulislah. Campur dengan OP. Saya buat kat sebelah sini jimat kertas. AO negatif 2Y. Tambah OP saya 6X. Siap. Ni 1, 2, OQ. Mana OQ saya? OQ. Okey, yang ni. OQ sama dengan dari O nak pergi ke Q sama dengan OA.
campur 1/4 AB. Jadi OA 2Y 1/4 AB nak cari A ke B ialah AO negatif 2Y tambah 6 kali 3 18X. Okey, ini kalau kita kemaskan, saya nak jimat kertas. 3/2Y tambah 9/2X. Okey, B 1. Dia suruh kita cari AR sama dengan HAP. Jadi HAP kita, AP mana AP? AP yang ni tadi, so negatif 2Y tambah 6X. Okey, yang kedua RQ sama dengan KOQ. OQ saya OQ saya yang ni. So saya letak 3/2Y tambah 9/2X. Okey, ni dah. Lepas tu soalan C saya, dia suruh kita cari using AR dengan RQ, cari the value of H dan K. Jadi kita tengok macam ni. AR saya guna merah lah. AR yang ni campur dengan RQ yang kita cari tadi. Jadi kita bermain dengan segitiga ni. Segitiga ni. Okey, jadi saya pun ambil. Kita boleh ambil mana-mana gabungan linear kat situ. Jadi saya ambil AQ A ke Q sama dengan A ke R campur R ke Q. Ya, AQ, AR campur RQ. Jadi AQ saya ialah 1/4 AB tadi. 1/4 AB, 1/4 AB saya ialah AB saya tadi mana? 18X tolak 2Y. AR saya yang ni H negatif 2Y tambah 6X. RQ saya yang ni K 3/2Y tambah 9/2X. Kemaskan sikit. Kita kumpul X dengan X, so 9/2X tolak setengah Y sama dengan 6H tambah 9/2K X tambah 3/2K tolak 2H Y. Jadi saya compare X dengan X, Y dengan Y. So 9/2 sama dengan 6H tambah 9/2K sama 1. 1 lagi negatif setengah Y. Y tak payah tulis dah sebab saya nak compare dengan ni. 3/2K tolak 2H sama 2. Saya selesaikan 1 dengan 2, simultaneous equation. Panggil apa tu? Simultaneous equation, persamaan serentak. Nanti saya dapat H sama dengan setengah. K sama dengan 1/3. Korang kena buat, selesaikan persamaan serentak mesti kita buat kecil-kecil dulu. Dapat ni. Siap soalan 8. Tapi korang kena buat. Okay. Saya guide Soalan 9. Nanti bila kita buat dah banyak set, nanti kita rasa senang. Soalan 9. Senior citizen, dia letak 15% untuk population, maknanya 0.15. Jadi Q saya sama dengan berapa? 1 tolak 0.15. 0.85. Kemudian if 8, N sama dengan 8. Okey, 1. Cari probability at least 2. At least 2 PX berbesar 2. So, ni sama dengan PX sama dengan 2 sebab dia termasuk campur PX sama dengan 3 campur PX sama dengan 4. Macam ni lah kita tulis. Campur PX sama dengan sampailah 8 sebab ada 8.
Oleh kerana banyak, saya tak nak macam tu, saya tolak. Probability ni saya tolak 1, tolak yang saya tak nak. So, saya tak nak 0, tolak saya tak nak 1. Sebabnya 2 saya nak. Ni tak nak. Jadi, 1 tolak. Yang ini 8, C 0. P rumus dia 0.15 kuasa 0. 0.85 kuasa 8 tolak 0.8 tolak 8C 1 0.15 kuasa 1. Ini sama dengan ni. Ini sama dengan ni. Sini 0.85 8 tolak 1 7. Ni kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 0.3428. Okey, yang kedua. Varian, rumus varian apa? NPQ. Mean ataupun mean NP. Salah. NP. Boleh letak sebelah sana tapi tak elok. NP. Macam ni. Jadi dia mention sebagai varian dia bagi sebagai NPQ sama dengan 165.75. Lepas tu kita ganti P 0.15, Q 0.85 sama dengan 165.75. Kita dapat N bahagi semua 1,300. Okey. B ni normal distributed normal, taburan normal. So taburan normal kita ambil mean 65.34. Dia bagi variance square sama dengan 56.25. Tapi kita nak pakai CMPRY ataupun standard deviation square root, kita akan dapat 7.5. Lepas tu dia kata jika 321 workers, total number ni between 48 hingga 72. So P X, Allah salah, X kat tengah macam ni sebab dia between 48 72. Okey. Kita tukar pada Z. Nak tukar pada Z kan hari tu ambil nombor 48 ni tolak dengan yang ni 65.34 bahagi dengan 7.5. Yang ini pula 72 ni tolak dengan 65.34 bahagi dengan 7.5. Ini kalau saya kemas, kita akan dapat P negatif 2.312. Ni dah tukar Z3. Ini akan dapat 0.888. Okey, ini kalau kita nak cari nilai ni, kita buat ni, kita buat lengkungan normal ni. Ini negatif dari belah sini, negatif 2.312. Ini belah sini 0.888. So, ini kawasan dia. Ini kawasan dia akan jadi 1 tolak area 2.312 tolak dengan area. Ini pula 0.888. Nanti akan dapat 1 tolak. Korang cek sendiri. 0.0104 tolak 0.1873. Akan dapat last sekali 0.8023. Okey, lepas tu dia kata nak cari number ni, nak cari number ni, ambil kebarang kalian ni 321 bahagi dengan X sama 0.8023. Nanti kita akan dapat X sama dengan 400 lebih kurang. Okey, sini B. Okey, soalan ada soalan 10 ni. Simultaneous equation. Simultaneous equation saya comel je. Ni soalan 10.
Ini simple je lah, tapi tak adalah keluar ni saja. Satu lagi H campur K sama HK. Jadi saya nak selesaikan simultaneous expression ni. Saya ambil ini H sebagai subjek. H sama dengan 2K tolak 2, 3. Masuk kat dalam ni. Jadi H saya 2. K tolak 2 ni campur dengan K sama dengan H 2K tolak 2 K. Ni kalau saya kemaskan, saya akan dapat 2K kuasa 2 tolak 5K tambah 2 sama dengan kosong. Jadi 2K tolak 1 K tolak 2 sama dengan kosong. K sama dengan setengah, K sama dengan 2. Masuk kat sini balik. Bila K sama dengan setengah, masuk kat sini balik. H sama dengan 2 setengah tolak 2 akan dapat sini sama dengan negatif 1. K sama dengan 2. H sama dengan 2. 1 tolak 2 sama dengan K sama dengan 2. K sama dengan 2. 4 tolak 2, 2. Jadi kalau kata nak buat koordinat, sini setengah negatif 1. Kat sini 2, 2. Siap. Okay. Soalan 11. Index number ni kita buat kita buat dulu. Soalan 11. Okay, item A, B, C kena tulis kat sini B, C, D. Sini price index 2012 base 2010, saya buat macam ni je. 10 112 lepas tu 140. Allah, dah rendah sikit ni. Sini X, sini 130. Lepas tu yang kat sini dia kata perubahan indeks harga 2012 ke 2014. So saya buat sini I14, I12. Jadi dia kata tak berubah 100. 10 decrease menyusut 90. No change 100. Menukar 5% 105. Jadi kalau macam tu saya dah ada 12 10, 11 12. Saya buat lagi satu, mesti kena ni punyalah 14 10. 14 10 ni kalau kita confuse, sebab saya ada ruang sini W. Okay. Kalau kita confuse, kita buat sini 1 2 3. Ni ini 1 10 1 2 1 4. Ambil yang atas ni. Yang ini 12 10 12 10 kat sini 1 1 2. 14 12 14 12 ni 100. Jadi kita boleh tahu yang ini. Yang ini 112 darab 100. 112 darab 100. Macam ni 1 2 darab 100 bahagi 100. Akan dapat 112 sebab dia tak berubah. Okey, dekat sini kita akan dapat 112. Okey, kata yang ni berubah Yang ini 140, maknanya 140 darab 90 bahagi 100. Ni akan dapat dekat sini 126. Dekat sini kita tak tahu. Sini 136.5. Voltage kat sini 1, 4, 2, 3. Okey, soalan A. 1. Hitungkan daripada item price item B in the year 2010 jika price 2012. Buat dua bulatan 10 sini 2010 2012. Lepas tu tengok harga kat mana. Dia nak item B in the year 2010. Sini X, kat sini 8.4. Untuk item B, tengok item B 12.10 ialah 140. Jadi saya pun buat 8.4 divide by X darab dengan 100.
sama dengan 140 kat sini. Jadi saya dapat X sama dengan RM RM6. Okey, siap. Okey, saya sama ada dia saya. 2. Okay, part tu. Bahagian ni dah tua. Kadang mau macam ni pun D. Dia mention kat kita harga bahan D 2012 base 2010. So sini 10, sini 12. Atas ni tahun tau. 2010 4.50. Ini X. 12 dengan 10 untuk bahan D 130. Jadi X per 4.50 darab dengan 100 130. So jadi X sama dengan RM 5.85. Okey, siap soalan A. Soalan B. Composite index, dia nak composite index ataupun indeks gubahan bagi kos membuat tin biskut 2012 base 2010. 2012 base 2010. Ini 2012 base 2010. Yang ni dengan weightage yang ni. So jadi I bar ni composite index buat per panjang itu. So yang ni 112 darab dengan 1. Tambah 4 tambah 130 darab dengan 3. 1 plus 4 plus 2 plus 3 sama dengan 132. So 132. Ini kalau kita cari ni, korang carilah pelan-pelan. Apa nak buat kan? Korang akan dapat lebih kurang dah 1062 plus 2x bahagi dengan 10 132. Nanti korang dapat x sama dengan 129. Jadi bolehlah letak kat sini x ni 129. Dia sama 129. Okay. B, C. Hence, calculate the index gubahan. I juga bar sama dengan pada tahun 2014 base 2010. Yang ni lah. Lorong yang ni. So, buat sini macam tadi. Kat situ 112 times 1 plus 126 darab dengan 4 plus 129 darab dengan 2 plus 136.5 darab dengan 3. Bahagi dengan sama kat sini 10. Tekan kalkulator ni semua. Korang akan dapat 128.35. So D. Hitungkan biskut 2014 base 2010. 2014. Ini I 14 dengan 10. So 128.35. Kat sini harga RM20 2010. So sini X. Jadi X ber 20 darab dengan 100. 28/35. So X sama dengan RM berapa ni? 25.67. Siap. Penyelesaian segitiga SOT. Penyelesaian segitiga soalan 12. Kita lukis gambar dia sikit. Sini. C, B, A, B. Ini 42.5. Ini 8.5, 6.5, 10.8,
5.2. Okey. Soalannya tanya, calculate ABC. ABC mana ABC? A, B, C. ABC yang ni lah. Apa yang ada? Ini. So, saya ambil ketua sin. Saya A, 10.8 sin B sama dengan 8.5 per sin 42.5. Kat sini kalau korang cari, korang akan dapat sin B sama dengan 0.8584. Nanti akan dapat B sama dengan 59.14 darjah ataupun 59 darjah 8 minit. Siap. Yang kedua, ADC. Boleh juga saya letak kat sini 59.14 darjah. Ini auto, kita boleh cari kat sini. 180 tolak dengan ni sebab dia ni segitiga, dapat 78.36. Segitiga tu. So, ADC mana ADC? ADC yang ni. ADC ni kita guna cos sebab kita ada 3 sepadan, tak ada sudut, kita boleh guna cos. So 10.8 kuasa 2 sama dengan CC dia 5.2 kuasa 2 campur 6.5 kuasa 2 tolak 2, 5.2 darab 6.5 cos sudut D. Jadi kalau saya cari ni cos sudut D, cos D sama dengan, saya kemas ni, saya akan dapat negatif 0.7004. Jadi saya akan dapat 134.46 darjah atau 134 darjah 28 minit. Okey, yang ketiga, area kuadrilateral ABCD. So saya tambah dua-dua ni. Area sama dengan setengah darab dengan saya pakai sudut ni sebab sepadan dua ni ada. Sudut ni 8.5 darab dengan ni 10.8. 8 sin 78.36 plus dengan segitiga yang ni. Saya ambil setengah. Saya bagi 6.5. Darab dengan, saya ambil 5.2. Korang rasa sin sudut mana yang baru kita dapat ni? 134.46 darjah. Okey, ni kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 56.32 darjah. Atau 38, salah. 56.38. 56.38. Sebab ini dah semak. Okey, siap yang ni. Kemudian soalan seterusnya, satu triangle A prime, B prime, C prime. Sama measurement dia. Dia suruh kita shape satu triangle. Okay, kalau korang tengok ni, triangle ni, ini A prime, B prime, yang ni ialah rujuk sebab yang ni, dia tak nak D pun. Jadi, saya boleh letak apa panggil compasses kat sini. Saya ukur kat sini. Lepas tu saya buat sini. Lepas tu saya ukur dia dekat sini, saya buat macam ni. Nanti saya akan dapat satu lagi, segitiga kat sini. Yang jarak sini dengan jarak sini sama, 8.5. Jadi, kita lukis je lah yang ni. Kita lukis macam ni. Saya tarik macam ni. Tarik bawah ni. Tarik macam ni. Sini. Sini C prime lah. Yang baru. Itu B prime. Ini A prime. Ini tadi 8.5. Ini sepadan yang ini 10.8. Sini 42.5. Tak ubah pun. Still ada kan segitiga yang sama ni.
10.8 ni tak ubah. Tu yang dia nak. Okey, dah siap soalan 12. Okey. Okey, tu aja. Next time Cikgu Alia akan cuba buat set 2. Ni set 1 mask. Jadi kalau kita buat banyak-banyak kali, saya ingat 5 kali ke 6 kali ke dengan tajuk yang sama ni, insya-Allah korang boleh kuasai. Jadi yang penting usaha. Okey. Next time kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Alia bagi hari ini insya-Allah akan beri manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel Cikgu Alia ni terus berkembang, insya-Allah cari pahala. Okay, bye. Assalamualaikum.